Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) mula diperkenalkan pada tahun 2004 apabila kerajaan memutuskan untuk melaksanakan satu program bersifat nasional kepada setiap remaja yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Program ini dikawal selia oleh Jabatan Latihan Khidmat Negara yang bertanggungjawab untuk merancang, menggubal dasar dan peraturan-peraturan, melaksana dan memantau serta menilai PLKN sejajar dengan Keputusan Kabinet dan Akta Latihan Khidmat Negara 2003. Matlamat program adalah untuk mencapai objektif yang telah digariskan seperti meningkatkan semangat patriotisme dan jati diri di kalangan generasi muda, memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional, membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni, menyemarakkan semangat kesukarelaan, dan melahirkan generasi muda yang lebih cerdas, cerdas, dan penuh keyakinan diri tanpa mengira keturunan dan agama masing-masing. Program Latihan Khidmat Negara membabitkan jangka masa latihan selama 3 bulan secara berkemah dan berasrama. Pelatihan akan ditempatkan di kem-kem PLKN seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Terdapat kira-kira 80 buah kem dengan kapasiti kira-kira 400 pelatih di setiap kem yang dikendalikan oleh pentadbir dan jurulatih yang berpengalaman dan berwibawa. Para pelatih yang terpilih untuk menyertai PLKN akan dihubungi menerusi surat ataupun menerusi hebahan di laman web dan media cetak. Setiap pelatih akan diberikan maklumat yang mencukupi, antaranya termasuklah barangan atau peralatan yang perlu dibawa, barangan atau peralatan yang akan dibekalkan oleh PLKN, serta tempat melapor atau pick up point sebelum setiap pelatih dibawa ke kem-kem yang telah ditetapkan. Pengecualian daripada mengikuti kursus PLKN akan diberikan kepada mereka yang mempunyai masalah kecacatan fizikal, mental yang bercelaru, mempunyai penyakit yang berjangkit dan boleh membawa maut, berhadapan dengan kes perundangan, dan wanita yang mempunyai anak. Turut diberi pengecualian ialah mereka yang mengikuti program sepenuh masa di institusi seperti Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, serta Jabatan Penjara Malaysia. Selain itu, terdapat juga kes sebilangan pelatih yang memohon penangguhan atas sebab-sebab tertentu. Permohonan yang layak diberi pertimbangan adalah untuk mereka yang sedang mengikuti pengajian atau mereka yang akan menduduki peperiksaan utama. Pertimbangan juga akan diberi sekiranya dengan menyertai PLKN akan mendatangkan kesusahan yang luar biasa kepada seseorang bakal pelatih itu. Pergerakan pelatih akan diuruskan sepenuhnya oleh pihak JLKN sama ada menerusi pergerakan darat ataupun udara. Ini termasuklah pergerakan dari Semenanjung ke Sabah dan Sarawak atau dari Sabah dan Sarawak ke Semenanjung. Ketibaan pelatih di kem-kem PLKN akan disambut oleh kem komandan dan jurulatih yang kemudiannya akan menyelaraskan keperluan pemeriksaan perubatan, mengadakan taklimat kursus, dan seterusnya membawa para pelatih ke bilik-bilik penginapan yang telah disediakan. Setiap kem dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asrama, antaranya termasuklah balai pengawal, dewan makan, bilik air, bilik rawatan, surau, dan juga pejabat pentadbiran kem yang mempunyai staf bertugas sepanjang masa yang bersedia untuk menghulurkan bantuan kepada setiap pelatih. Kem-kem ini juga mempunyai kemudahan latihan yang seragam bagi memenuhi keperluan khusus, antaranya sirkit merempuh halangan, menara abseiling dan flying fox, gelanggang bola tampar, padang kawat, dan bilik darjah. Pihak kerajaan telah melantik jururunding khas yang akan menentukan setiap kem selama diduduki. Aspek kebersihan diberi keutamaan dan silibus serta pengendalian latihan dikawal selia mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Penginapan, tempat makan dan juga kebanyakan aktiviti fizikal akan diadakan secara berasingan di antara para pelatih lelaki dan wanita bagi mengelakkan daripada berlakunya masalah sosial dan kes-kes salah laku. Kebajikan para pelatih turut diberi perhatian, antaranya termasuklah allowance, sesi bertemu keluarga di hujung minggu, dan pelepasan untuk pulang bercuti sempena sambutan perayaan-perayaan tertentu. Bagi meningkatkan tahap keyakinan pelatih untuk mengikuti setiap aktiviti yang diadakan, pihak JLKN turut menyediakan staf-staf perubatan yang bersedia untuk menghulurkan bantuan segera pada bila-bila masa yang diperlukan. Bagi kes-kes kronik,
para pelatih akan dibawa ke pusat perubatan berdekatan untuk mendapatkan rawatan susulan yang lebih teliti. Bagi memastikan para pelatih mendapat manfaat secara berkesan menerusi program ini, pihak JLKN telah menyediakan modul latihan berasaskan kepada 4 fasa, iaitu kenegaraan, fizikal, pembinaan karakter dan khidmat komuniti. Modul kenegaraan menyentuh aspek-aspek seperti cintakan negara dan semangat jati diri yang diterap menerusi pelbagai aktiviti di dalam dan di luar bilik kuliah. Modul fizikal pula merupakan aktiviti yang membabitkan penggunaan fizikal untuk melahirkan pelatih yang lebih cerdas dan penuh keyakinan diri. Para pelatih akan didedahkan dengan aktiviti seperti flying fox, menembak, berkayak dan banyak lagi aktiviti yang mencabar dan menyeronokkan. Modul pembinaan karakter pula berkaitan dengan aktiviti-aktiviti kebudayaan dan kerohanian mengikut fahaman dan pegangan agama pelatih itu sendiri. Manakala modul khidmat komuniti pula mendedahkan para pelatih dengan aktiviti sukarela bersama masyarakat dengan tujuan untuk melahirkan generasi yang kaya dengan sifat-sifat murni. Menerusi modul yang dirangka khusus ini, para pelatih PLKN telah berjaya menonjolkan diri sebagai golongan remaja dan belia yang berfikiran positif, bersifat jati diri, bersemangat patriotisme dan cintakan negara. JLKN, satu hasrat, satu semangat, satu tekad.